Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman bertemu rakan tugas Hafizi Rosli. Seperti biasa, kami di Awal Pagi hari ini akan membawakan kepada anda perkembangan mengenai semestinya COVID-19 dalam dan juga luar negara. Tapi sebelum kita pergi ke laporan dalam negara di astroawni.com, kita akan melihat kepada berita yang baru saja kami terima, iaitu perkembangan COVID-19 di seluruh dunia, yang mana angka jangkitannya telah pun mencecah 1 juta orang di seluruh dunia setakat awal pagi ini. Pandemik yang bermula di Wuhan, China itu kini meledak di Amerika Syarikat AS dengan angka kematian terus meningkat di Itali dan juga Sepanyol. Dan menurut data yang dikeluarkan Universiti Johns Hopkins, virus itu setakat ini telah membunuh lebih 51,000 angka korban terbesar dicatatkan, terutamanya di negara Itali diikuti Sepanyol dan juga AS. Data yang direkodkan menunjukkan 100,000 kes pertama dicatatkan sekitar 55 hari, manakala 500,000 kes lagi direkodkan dalam masa hanya 76 hari. Dan Hafizi? Dan kita dapat saksikan jika kita dapat rollkan paparan skrin anda sekarang ini adalah laman webnya di mana anda boleh akses untuk dapatkan update terkini. Ia secara real time kalau kita lihat ya. Betul. Dan dapat saksikan jumlah mereka yang telah pun dijangkiti kes COVID-19 adalah sebanyak 1.011 juta. Ini satu perkara yang mengejutkan, dan hari ini merupakan sejarahnya apabila angka 1 juta itu dicapai dengan 52,863 kematian di seluruh dunia dicatatkan. Namun kita juga harus ikuti dari segi jumlah yang telah pun sembuh adalah sebanyak 210,186, sekaligus memberikan sinar harapan bagi mereka yang dijangkiti ini untuk kekal ataupun untuk pulih selepas mendapat jangkitan ini. Ya, betul-betul angka kes meningkat sekali ganda kepada 1 juta sepanjang 8 hari lalu, dan jumlah kes meningkat 10% pada Khamis berbanding hari-hari sebelumnya. Dan kali pertama kadar peningkatan mencecah 2 angka sejak virus berkenaan menular di luar China. Dan sejumlah 117 kes dan wilayah melaporkan lebih 100 kes, manakala 50 negara dengan wabak melebihi 1,000 dan 7 dengan 50,000 kes ataupun lebih, dan kebanyakannya adalah negara-negara di Eropah. Dan kadar kematian global kini 5% daripada jumlah kes, dengan beberapa negara termasuk United Kingdom, Amerika dan juga Sepanyol melaporkan peningkatan angka kematian beberapa hari sejak kebelakangan ini. Tumpuan daripada seluruh dunia sudah pasti kepada negara yang nombor 1 ekonominya di dunia, iaitu Amerika Syarikat, kerana berdasarkan White House baru-baru ini mereka mengumumkan angka kematian dalam negara itu saja dijangka pada sekitar 100 hinggalah 240 kematian akan direkodkan. Dan Donald Trump sendiri menyatakan, presidennya telah menyatakan bahawa dalam tempoh 2 minggu mendatang warga Amerika Syarikat akan menghadapi hari-hari yang sukar kerana mengikut data dan juga statistik yang akan diterangkan dan dibawa secara langsung oleh White House. Okey, selain daripada itu, kita juga mahu membawakan kepada anda statistik di dalam negara penting untuk kita tahu, yang mana Hafizi boleh bawakan laporannya. Baik, kita nak bawakan perkembangan dalam negara, iaitu sehingga 12 hari pada semalam, iaitu pada hari Khamis, kita mencatatkan 5 lagi kes kematian dengan 208 kes baru, dan ini telah pun dinyatakan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, di mana beliau berkata dalam tempoh sama juga terdapat 208 kes baru dilaporkan, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,116 kes. Bagaimanapun katanya terdapat 122 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya bagi COVID-19 dan discharge daripada wabak ini adalah sebanyak 767 kes, bersamaan 24.6% daripada jumlah keseluruhannya. Ya, kami di Astro Awani mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga mangsa kematian akibat COVID-19 ini, dan kita akan membawakan perkembangan seterusnya, yang mana semalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bersama juga dengan Kementerian Kesihatan, mereka dua organisasi ini senada, yang mana katanya jangkitan COVID-19 di negara ini akan memuncak pada pertengahan April seperti apa yang diunjurkan oleh WHO sendiri. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham berkata antara kebimbangan beliau adalah ia melibatkan kes import
iaitu kemasukan warga Malaysia dari luar negara. Sama seperti yang kita jangkakan, iaitu melibatkan kes-kes import. Jika anda dapat lihat kes import, ia melibatkan rakyat Malaysia yang pulang daripada luar negara, dan KKM gusar sekiranya kes import akan terus meningkat. Ia salah satu sebab mengapa kita laksanakan perintah kawalan pergerakan, dan diharapkan PKP ini akan terus dapat mengesan kes-kes yang aktif di kawasan-kawasan hotspot. Beliau berkata, bagaimanapun katanya kesan positif daripada langkah pengawalan yang dijalankan kerajaan termasuk pemanjangan tempoh PKP. Dan kalau kita boleh berbincang sedikit mengenai perkara ini bersama dengan editor eksekutif Astro Awani, Abdul Razak. Cik Razak, kalau kita lihat tempoh perintah kawalan pergerakan akan mungkin akan berakhir pada 14 April, tetapi sekiranya KKM senada dengan WHO yang menyatakan bahawa kes COVID-19 akan memuncak di negara ini pada pertengahan April, adakah kemungkinan besar kita akan melihat pemanjangan tempoh PKP ini diteruskan lagi, Cik Razak? Fizi, kalau kita tengok sesiapa sahajalah, kalau kita tengok dari segi perangkaan lah, sama ada kemuncak itu pertengahan April ataupun ujung April, kita janganlah ambil kisah sangat. Apa yang perlu kita lakukan adalah apakah tindakan kita sendiri. Kalangan kita lah, pada hari ini saya rasa Jumaat ketiga atau Jumaat keempat saya dah lost track ya. Jadi mungkin ada rakan-rakan kita di luar sana yang mengatakan, oh kalau dah 3 kali Jumaat ni kita tertinggal, mana kaum Adam sudah tentu merasakan resah. Tetapi itu adalah satu perkara yang kita sendiri, tanggungjawab kita untuk mengikuti arahan yang telah dikeluarkan. Ada lagi caranya, tak perlu kita rasa risau 3 kali Jumaat kita tidak dapat menyertai pergi ke masjid. Ada pelbagai acara-acara yang sudah dirancang dari segi online, baca Quran sejam sebelum sembahyang Zuhur hari ini. Jadi kalaulah kita sendiri mengambil tindakan, kita mengikuti peraturan dan arahan supaya kita tidak keluar, tidak dengan sekarang ni macam-macam cara kita dengar ada yang menipulah nak keluar, tetapi bila ada peraturan yang lebih ketat, tanggungjawab kepada diri kita sendiri. Janganlah kita risau pertengahan bulan ini ataupun hujung bulan. Jangan risau, duduk saja di rumah. Okey, dalam tadi Fizi nak bercakap tadi mengenai PKP ini sama ada ia dilanjutkan ataupun tidak. Dan semalam kita juga dapat saksikan bahawasanya Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan keputusan sama ada untuk perintah kawalan pergerakan PKP ini akan dilanjutkan ataupun sebaliknya akan dibuat berdasarkan syor daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan Ismail berkata kerajaan belum membuat keputusan mengenai, namun sebarang tindakan yang diambil akan berdasarkan trend jumlah kes positif COVID-19 di negara ini. Dan kalau kita dapat saksikan sebelum ini juga banyak pakar-pakar yang menyatakan tempoh untuk PKP yang sesuai adalah selama 6 minggu. Jadi di Malaysia saja kita melaksanakan 4 minggu, tapi kita masih lagi menunggu keputusan daripada kerajaan, dan katanya kerajaan akan melihat kepada keperluan sama ada untuk extendkan lagi PKP ini ataupun tidak. Semuanya akan terserah kepada KKM sendiri melihat kepada statistik dan juga data yang mereka ada. Ya, betul tu. Sebab tu semalam Ketua Pengarah Kesihatan kita katakan 2 minggu terakhir fasa kedua PKP ini dilaksanakan adalah sangat-sangat penting, sangat krusial, kerana mereka juga menyatakan bahawa tempoh PKP fasa yang kedua ni perlu diperketatkan lagi. Perketatkan macam mana, semuanya terpulang kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Pertahanan melalui Menteri Kanannya Datuk Seri Ismail Sabri, bagaimana cara mekanisme pelaksanaannya. Dan dalam masa yang sama juga kita dapat lihat ramai sebenarnya yang telah pun ditahan kerana ingkar akan perintah kawalan pergerakan. Walaupun mencapai 95%, 97%, tetapi jumlah 3% itu kadang-kala mencapai angka seramai 1 juta orang yang masih lagi ingkar di Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama juga kata Datuk Dr. Nur Hisham, dua kluster yang paling kita bimbang sekarang ini ada dua, iaitu kluster melibatkan jemaah tabligh, bukan sekadar jemaah tabligh tetapi kontak-kontak rapat jemaah tabligh, keluarga mereka, kawan-kawan mereka apabila mereka pergi ke surau dan juga masjid. Itu satu yang dibimbangkan. Yang keduanya adalah macam saya katakan tadi, iaitu mereka yang pulang daripada luar negara. Ini dua kluster yang kita bimbang. Kalau kata dan akan melihat kepada 2 minggu terakhir ini, dua kluster ni kita nak tengok macam mana kita nak kontrol dia. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak pergi kepada perintah kawalan pergerakan yang sebenarnya
ramai orang menyatakan bagaimana kaedah mekanisme untuk memperketatkan lagi PKP ini. Mungkin Hafizi boleh ceritakan mengenai polis sekarang ini dah mula boleh tanya bil kita, bil elektrik, boleh keluarkan untuk tunjuk. Ya betul, itu kita nak tekankan pada hari ini, iaitu jika sebelum ini kita dapat saksikan semalam ada laporan yang mengatakan kita ataupun sama ada apabila seorang itu ingin keluar daripada kawasan hanya 10 km saja dibenarkan, 10 km radius dibenarkan daripada rumah mereka, mungkin untuk membeli barang keperluan dan sebagainya. Namun kita dapat saksikan juga ada laporan daripada media juga menyatakan, iaitu kami bawakan wartawan kami Helmi Malik menyatakan sekiranya anda ingin keluar, anda juga diperlukan ataupun antara dokumen yang anda kena sertakan apabila anda melalui sekatan jalan raya itu adalah perlu membawa bil, dan juga ini bagi memastikan polis dapat menyemak ataupun mesahkan alamat kediaman anda supaya dalam radius 10 km itu dapat diaplikasi ataupun dapat diimplementkan. Ya, betul tu. Jangan terkejut kalau anda diminta untuk melakukan U-turn kalau anda tidak dapat serahkan borang-borang keperluan anda, menunjukkan bukti bahawa anda berada di bawah 10 km dan berdasarkan jarak antara kediaman tidak melebihi daripada ketetapan kilometer yang ditetapkan. Sasul saya pagi ini. Okey, dalam masa yang sama juga semalam Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri kata jangan terkejut kalau penguatkuasa kini memasuki mood yang keras. Katanya ini bagi memastikan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dapat dipatuhi sepenuhnya oleh rakyat. Beliau berkata meskipun terdapat penurunan jumlah penahanan individu dan pemeriksaan sekatan jalan raya, tapi masih ramai lagi sebenarnya yang degil untuk patuh PKP. Semalam kita dengar tengok laporan ada yang pergi memancing lah, ada yang pergi melepak lah, ada marah-marah penguatkuasa sebab apa nak kena duduk rumah, ada yang tengah makan lepas tu cakap penguatkuasa petikaikan, tak nampak ke setengah makan, boleh hormat tak apa semua kan. Ini perkara-perkara ini perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Perlu kita laksanakan perkara ini. Dan dalam masa yang sama kita tidak lupa juga kepada nasib pekerja Malaysia yang terkandas di Singapura. Yang mana kita tahu terdapat banyak isu yang timbul dalam perkara ini. Mungkin Cik Razak boleh ceritakan apa beritanya, Cik Razak? Hafizi, apa yang berlaku di Singapura adalah mereka sangat bergantung kepada tenaga pekerja dari Malaysia. Ramai yang duduk di Johor Bahru, ulang-alik ke antara Johor Bahru dengan Singapura. Tetapi bila berlakunya PKP pada 18 Mac hari itu, ramai yang terkandas. Tetapi di Singapura ada sistem-sistemnya di mana mereka mengambil kisah disebabkan mereka sangat memerlukan tenaga kerja dari Malaysia. Mereka yang bergelandangan sebab pada 18, 19 dan 20 ada yang tinggal bergelandangan di MRT station sebab mereka tidak boleh pulang. Kalau pulang sebab apa? Esok pagi kena datang balik ke Singapura. Jadi ada banyak sukarelawan di Singapura yang memberikan mereka penempatan sementara, makanan terjaga, tempat pun selesa. Jadi ini menunjukkan bagaimana semangat kesetiakawanan kita, walaupun sudah tentu kita tahu kedua-dua negara amat bergantung kepada tenaga kerja masing-masing. Jadi ini adalah satu cara sehingga kan ada pekerja-pekerja Malaysia yang bekerja di sana diberi allowance $50 satu hari. Jadi ini adalah salah satu cara di mana dua negara ini menangani COVID-19 secara kesetiakawanan. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita melihat kepada PKP ini, ramai wartawan bertanyakan kepada Menteri Kanan, kepada Tan Sri Ketua Polis Negara, apakah kesalahan ataupun denda hukuman yang dikenakan. Tapi ada NGO menyatakan bahawa Pertubuhan Kebajikan Kemanusiaan Antarabangsa PK merayu kepada kerajaan supaya mempertimbangkan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat terhadap pesalah muda yang didapati bersalah melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP ekoran penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Fizi, kalau kita tengok semalam berita antarabangsa, tak salah saya dekat Filipina. Betul, tegas. Takut juga kita nak dengar. Kita nak sampai ke laporan kita macam takut. Tapi itulah faktanya di mana itu di Filipina, barang siapa yang didapati melanggar PKP ataupun perintah perintah berkurung di sana akan ditembak oleh polis dan juga penguatkuasa di sana. Betul. Itu laporan di Filipina. Tapi kalau kita saksikan di Malaysia ini, kita masih lagi
ada cara kita, iaitu kita berikan denda dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara dan sebagainya. Namun melihat kepada rayuan daripada satu badan NGO ini, iaitu mereka meminta agar pesalah muda yang dapati bersalah melanggar perintah kawalan pergerakan ini adalah untuk memberikan hukuman, iaitu hukuman sebagai hukuman perintah khidmat masyarakat lah. Betul Buat tu. kerja-kerja pembersihan dan sebagainya. Saya rasa itu satu perkara yang logik yang boleh Itu logik Fizi, tapi sekarang ni dikonsiderkan. mungkin Rodrigo Duterte ni cakap dekat rakyat Filipina supaya rakyat Filipina tu lebih takut dan juga lebih patuh kot. Saya rasa tak tahulah kan, tapi macam Cik Razak, macam mana Cik Razak kita tengok benda ni Cik Razak? Rodrigo Boleh Duterte. ataupun sebenarnya dia sekadar arahan untuk menakut-nakutkan rakyat agar patuh kepada arahan yang dikeluarkan untuk kekal di rumah? Kita bersyukurlah kita tak ada satu presiden atau perdana menteri yang mirip, Tegas. yang sehaluan dengan Rodrigo Duterte, tetapi polis Filipina Manila sudah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka itu ambillah saranan itu sebagai satu amaran, tetapi mereka sudah tentu tidak paling apa pun dia menggunakan peluru kapur saja. Tak adalah sampai nak tembak. Guna Kalau pistol paintball pun okey. Paintball lah. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga kita akan bawakan kepada anda berita lanjut di astroni.com, tapi kita nak rehat dulu seketika. Kita berterima kasih kepada Abdul Razak Cik, editor eksekutif Astro One, kerana bersama kita setiap pagi setiap hari bawakan perkembangan mengenai COVID-19, dan kita akan rehat dulu Sofizi. Dan selepas ini kita akan berbincang mengenai bagaimana ataupun kita ingin memahami nasib-nasib pekerja pembersihan dan juga perkhidmatan di hospital yang turut dikira sebagai frontliner. Dan kita ingin memahami isu ini, kita akan bersama dengan salah seorang pengarah urusan Agenta UEM Agenta untuk menerangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, dan kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.